Hai murid-murid, jom kita belajar operasi tambah dua nombor tanpa kumpul semula lingkungan 50 dalam bentuk ayat dan bentuk lazim. Baiklah, sebelum kita mula belajar, cikgu akan baca nota terlebih dahulu. Yang pertama, cikgu akan mengajar menggunakan pembilang iaitu bulatan hijau untuk murid lebih faham. Kedua, bagi memudahkan pengiraan, rumah nilai tempat ditulis iaitu rumah sa di bahagian kanan dan rumah puluh di bahagian kiri. Contoh soalan pertama, 24 tambah 3 sama dengan 27. Macam mana cikgu boleh dapat jawapan ini? Baiklah, mula-mula sekali tukarkan soalan bentuk ayat kepada soalan bentuk lazim. Kemudian letak nombor ikut rumah iaitu rumah sa dan rumah puluh. Bagi soalan ini, nombor yang pertama adalah 24. 4 mewakili rumah sa, 2 mewakili rumah puluh. Kemudian tuliskan nombor yang kedua yang perlu ditambah iaitu nombor 3. Nombor 3 itu ada satu nombor sahaja mewakili rumah sa. Seterusnya kita akan tulis simbol tambah di sebelah kiri sebaris dengan nombor kedua yang perlu ditambah. Setelah itu, kita akan lukis pembilang pada sebelah setiap nombor. Pembilang bagi rumah sa untuk nombor yang pertama 4. Jadi kita lukiskan 4 pembilang dan yang kedua ada nombor 3. Jadi ada 3 pembilang. Itu untuk rumah sa. Kemudian untuk rumah puluh kita ada nombor 2. Kita lukiskan 2 pembilang. Sekarang kita hendak mengira pula. Untuk rumah sa dahulu kita akan kira pembilangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tuliskan nombor 7 di ruangan jawapan rumah sa. Kemudian untuk rumah puluh pula kita kira pembilangnya 1, 2. Jadi tuliskan nombor 2 di ruangan jawapan di rumah puluh. Baiklah, untuk contoh soalan kedua, 13 tambah 11 sama dengan 24. Pertama sekali, tukarkan soalan bentuk ayat kepada bentuk lazim. Susun nombor ikut rumah iaitu rumah sa dan rumah puluh. Bagi nombor 13, 3 mewakili rumah sa, 1 mewakili rumah puluh. Kemudian nombor yang perlu ditambah adalah nombor 11. Nombor 11, 1 di rumah sa, 1 di rumah puluh. Kemudian kita tuliskan simbol tambah. Setelah selesai, kita akan lukiskan pembilang di bahagian setiap nombor. Okey, baiklah. Nombor 3, kita lukiskan 3 pembilang, 1 pembilang. Ini adalah untuk rumah sa. Bagi rumah puluh pula, kita ada nombor 1 untuk nombor yang pertama, ada 1 pembilang. Dan nombor kedua pula juga ada 1 pembilang, mewakili nombor 1. Sekarang kita akan mengira pula. Rumah sa ada berapa pembilang? 1, 2, 3, 4. Jadi tuliskan nombor 4 di ruangan jawapan rumah sa. Untuk rumah puluh pula ada 1, 2. 2 pembilang mewakili nombor 2 dan tulis di bahagian jawapan rumah puluh. Contoh soalan ketiga pula, 33 tambah 10 sama dengan 43. Sama juga seperti soalan yang sebelum ini, kita tukarkan soalan bentuk ayat ini kepada bentuk lazim. Kemudian kita letakkan nombor ikut rumah, iaitu rumah sa dan rumah puluh. Nombor 33 iaitu 3 mewakili rumah sa dan satu lagi 3 akan mewakili rumah puluh. Kemudian perlu ditambah dengan nombor 10. Jadi 10 kod sifar mewakili rumah sa, 1 mewakili rumah puluh. Setelah itu, kita akan tuliskan simbol tambah di sebelah nombor. Kemudian kita akan lukiskan pembilang di setiap nombor. Bagi rumah sa ada 3 pembilang sahaja yang mewakili nombor 3 untuk nombor yang pertama. Sifar tidak perlu dilukis apa-apa pun pembilang.
Okey, sekarang kita akan tengok nombor di rumah puluh. Rumah puluh nombor yang pertama ada 3 pembilang, iaitu mewakili nombor 3, dan nombor keduanya adalah 1. Jadi ada 1 pembilang. Untuk mengira pula, kita akan kira semula di rumah sa juga, iaitu 1, 2, 3. Jadi tuliskan nombor 3 di ruangan jawapan rumah sa. Bagi rumah puluh pula ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pembilang, bermaksud nombor 4 perlu ditulis di ruangan jawapan di rumah puluh. Kesimpulannya, operasi tambah tanpa kumpul semula boleh dikira dengan menggunakan jari, pembilang ataupun objek-objek di sekeliling kita. Cikgu harap murid-murid faham. Selamat menjawab latihan. Terima kasih. Jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya.